Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 3. Okey, baiklah ya. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran geografi kita, sambungan kepada tajuk kita yang belum habis lagi ni. Masih lagi pada bahagian graf, dan cikgu harapkan pelajar-pelajar yang mengikuti pembelajaran online ini masih ingat lagi ya tentang graf yang telah kita bina sebelum ni, iaitu graf bar mudah dan graf garisan mudah. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke graf kita yang terakhir, iaitu graf gabungan. Okey. Jadi cikgu harapkan pelajar-pelajar bersedialah dengan peralatan yang sesuai. Pastikan juga kamu dah bersedia dengan kertas graf kamu. Okey. Kerana penggunaan kertas graf ni lebih memudahkan kamu untuk menyediakan graf gabungan yang kita akan buat pada hari ini. Okey ya. Okey, sekejap. Okey. Okey ya, baiklah. Jadi inilah dia tajuk kita pada hari ini, iaitu membina graf gabungan. Okey ya, jadi macam biasalah sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, okey, kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey ya, jadi cikgu ingatkan pada para pelajar, kalau kamu ada video yang kamu tengok ni kurang jelas, jadi kamu tukarkanlah paparan di YouTube kamu tu kan kepada paparan yang berkualiti kan, yang HD punya lah. Okey, kamu tengoklah pada bahagian setting tu, kamu tahulah kan cara-cara itu. Okey, jadi baiklah. Jadi macam biasalah, sebelum kita memulakan pembinaan graf, kita perlu ada data, dan data telah dipaparkan kepada kamu ini dalam bentuk jadual. Dan sebelum kita mulakan membina graf, kita kena kaji dahulu data di dalam jadual ini. Jadi kita lihat dahulu tajuknya. Tajuk bagi graf gabungan kita ini, tajuk pada jadual ialah jumlah pengeluaran dan harga jualan minyak masak dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Okey, jadi kamu boleh lihat diberikan di sini tahun. Okey, pengeluaran, komponen dia ialah pengeluaran juta tan metrik. Daripada tahun 2012 8.3 juta tan metrik, 2013 10.6 juta tan metrik, 2014 10.8 juta tan metrik, 2015 11.4 juta tan metrik, 2016 11.9 juta tan metrik. Okey, jadi kamu kena kaji siap-siap untuk pengeluaran ni apakah nilai paling minimumnya. Okey, kamu boleh nampak nilai paling minimum untuk pengeluaran ialah tahun 2012, iaitu 8.3 juta tan metrik, dan nilai maksimumnya ialah pada tahun 2016 11.9 juta tan metrik. Okey, ini komponen yang pertama. Dan komponen yang keduanya ialah harga purata ringgit Malaysia setan metrik. Allah, bukan setan metrik ya. Setan metrik.
Ejaan dia nampaknya setan pula. Okey, RM setan metrik. Okey, kita tengok 2012 ialah 750 ringgit setan metrik. 2013 1450 ringgit setan metrik. 2014 993 setan metrik. 2015 893 ringgit setan metrik dan 2016 1253 ringgit setan metrik. Okey, untuk harga purata pula nilai minimumnya ialah berapa? Minimum ialah 2012 750 dan maksimumnya ialah pada tahun 2013. Okey, 1450. Okey, bila kita dah tengok nilai minimum dan nilai maksimum, okey, barulah kita pergi ke pembinaan graf gabungan. Okey, langkah pertama. Okey, bina paksi X dan paksi Y. Okey, yang membezakan untuk graf gabungan ini ialah paksi Y ada dua kan. Kamu nampak di sini. Paksi Y yang pertama di sebelah kiri dan paksi Y satu lagi di sebelah kanan. Okey, paksi menegaknya. Paksi mendatar, okey, menyentuh paksi Y tersebut. Okey, lukis paksi mendatar dan paksi menegak di atas kertas graf. Okey, kemudian paksi Y, paksi menegak di sebelah kiri ini mewakili pengeluaran juta tan metrik. Dan paksi Y di sebelah kanan pula mewakili harga purata ringgit Malaysia setan metrik. Okey, manakala paksi mendatar, paksi X-nya pula mewakili tahun, okey, daripada tahun 2012 hingga 2016, okey, tahun. Okey, kemudian langkah seterusnya. Kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum bagi pengeluaran dan harga purata. Okey, ini kita dah tengok tadi dalam jadual, kita dah kaji dah nilai minimum dan maksimumnya, tak ada masalah. Okey, seterusnya pilih skala yang bersesuaian bagi kedua-dua jenis maklumat. Okey, skala cikgu akan berikan kepada kamu nanti. Okey, tandakan skala untuk pengeluaran pada paksi menegak di sebelah kiri. Okey, kamu nampak di sini. Okey, tadi untuk pengeluaran tadi kita dah tengok tadi pengeluaran tadi nilai maksimumnya ialah 11.9 juta. Okey, 11.9 juta. Jadi akan berada di lingkungan 10 ke atas sajalah kan, 11.9 juta. Jadi dalam skala ni yang digunakan ialah 1 cm bersamaan 5 juta tan metrik. Okey, nilai maksimumnya ialah 11, jadi dia buat sampai 15 sajalah. Okey, boleh faham tak perlulah kamu buat sampai 40 pula. Okey, sebab nilai maksimum hanya 11.9, kita hanya tanda sampai 15 sahaja. Okey, boleh faham? Terusnya, okey, untuk paksi Y di sebelah kanan pula untuk harga purata. Okey, dia gunakan skala 1 cm bersamaan RM250. Okey, jadi dia buatlah sampai 1500. Kenapa dia buat sampai 1500? Kerana nilai maksimum untuk paksi Y untuk harga purata ni yang kita kaji tadi ialah 1450. Jadi dia buatlah sampai 1500 saja kan. Okey. Jadi inilah skala yang dia pilih tadi, skala pengeluaran 1 cm mewakili 5 juta tan metrik. Manakala harga purata pula menggunakan 1 cm mewakili RM250 setan metrik. Jadi macam biasa, macam yang cikgu dah pesan sebelum ni, bila kamu dah letakkan skala tu, skala yang telah diberi kamu lukis bagi sama, kemudian kamu kena kenal pastilah berapakah nilai satu kotak kecil ini kan. Okay, 1 cm ni ada 5 kotak kecil. Okey, jadi 5 bahagi 5, okey, 5 juta tan metrik ni, 5 juta tan metrik bahagi 5 kotak kecil, 5 bahagi 5 bersamaan dengan 1. Okey, jadi kita tahulah 1 kotak kecil bersamaan 1 juta tan metrik. Okey.
1, 2, 3, 4, 5 juta tan metrik. Okey, kita tahulah satu kotak kecil 1 juta. Okey, jadi bila kita dah tahu nilai dia satu kotak kecil tu, kita mulalah melakukan plotan dan melukiskan barnya. Okey, lukis 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Okey, 2012 kita tengok tadi, 2012 nilai dia ialah 8.3 juta. Okey, 8.3 juta tan metrik. Ini betul atau tidak, kita tengok lain. Juta tan metrik ya. Okey, 8.3 juta tan metrik. Jadi skala yang digunakan jadi ialah satu kotak kecil tu bersamaan dengan 1 juta. Okey, 1 juta. Jadi sini 5 tambah satu kotak kecil 6 juta, 7 juta, 8 juta. Okey, kamu nampak dia lukiskan garisan tu atas sedikit saja untuk garisan yang 8 kerana nilai dia adalah 8.3 kan. Jadi dia letaklah atas sedikit saja daripada garisan 8 juta tu sebab dia hanya 8.3 kan. 8.3 maknanya 300,000 lah. Jadi dia buat anggaran saja, dia letak sikit je. Tak bolehlah kamu lukis sampai menyentuh garisan keempat ya. Kalau garisan keempat tu dah jadi 9 juta kan. Jadi tak boleh lah. Jadi salah. Kamu kena anggarkan sikit. Okay, 8.3. Kalau 8.5 boleh letak di tengah-tengah kan. Tapi ini 8.3. Okay. Letak sikit saja. Okay, 2013. Nilai untuk 2013 tadi ni ialah 10.6 juta. Okay. Ini 10. Okay. 10 di sini. Jadi 6 lagi tu diletakkan lebih kurang sama-sama tengah kotak kecil tu. Kalau dia menyentuh garisan pertama ni dah jadi 11 kan, jadi salah. Jadi 10.6 dia letak lebih kurang tengah juga kan, sebab nilai yang terlalu kecil kan. 10.6 kan, kamu boleh faham kan. Satu kotak kecil ni 1 juta, jadi 6 tu maknanya 600,000 lah. Jadi 600,000 dia letakkan di tengah-tengah kotak ni. Jadi nampaklah lebih kurang 10 kan, 10.6 juta. Okey. 2014 pula nilai dia adalah 10.8 juta. Okey, 10 kamu nampak kan? Tadi sini 10.6. Jadi ini 10.8. Dia up sikit garisan tu tapi tidak menyentuh garisan yang pertama. Kalau menyentuh garisan kotak kecil yang pertama ni dah jadi 11. Jadi dia tidak menyentuh lagi. Okey, nampak kan? Jadilah dia 10.8. 2015 pula ialah 11.4. Okey, 10 satu kotak kecil 11, dia letaklah sedikit. Jadilah 11.4. Dan yang terakhir ialah 11.9. Okey, kamu nampak ini 10, 11, 9 tidak menyentuh garisan yang 12 juta tu. Di bawahnya saja dia letak. Sebab tu penting kamu gunakan pensel yang matanya tajam. Jangan guna pensel yang tebal. Kalau kamu guna pensel yang mata dia tumpul kan, nanti garisan kamu tu tebal, jadi susah kita nak tengok nilai pada anggaran yang hampir tepat. Jadi pastikan pensel yang kamu gunakan tu mata dia tajam, barulah boleh garisan tu halus saja kan, tak nampak. Okey, selesai untuk graf bar dia, ada plot pada nilai dia. Okey, lukiskan bar dia. Seterusnya pula ialah untuk nilai harga purata. Okey, plot dan sambungkan garisan gunakan pembaris. Okey. Plotkan harga purata pada bahagian tengah bar bagi setiap tahun dan sambungkan titik tersebut. Okey, ini yang pentingnya untuk graf garisan ni. Di mana kamu nak plotkan titik-titik tu. Okey, titik tu kamu pastikan plot di tengah-tengah bar. Okey, contoh tahun 2012 ni, plotan kamu tu perlulah di tengah-tengah bar ni, sama garisan tengah. Okey, contohnya ini ada 5 kotak kecil. Jadi tengahnya di macam ni dia lukis, jadi nampak confuse kan, sebab garisan ni pun tak sama. Patutnya kalau tengah tu dia akan jadi di tengah-tengah macam ni lah, bukannya di garisan tebal ni. Okey, okey, dia mesti di tengah-tengah bar. Okey, kamu ingat tu, mesti di tengah-tengah bar, itulah titik. Jangan kamu titik terlalu di sebelah kiri ataupun sebelah kanan bar tu, tak boleh. Mesti tengah-tengah bar, itulah kamu titikkan untuk tahun dia. Okey, jadi sebelum tu kita ingatkan dulu di sini. Okey, 1 cm ialah 250. Kita kena tahu nilai satu kotak kecil ni berapa. Macam biasalah, 250 bahagi dengan 5 kotak kecil. Okey, 250 bahagi 5 jadi dapat berapa?
50. Okey, jadi dapat 50 ringgit. Okey, satu kotak kecil ni bersamaan dengan 50 ringgit. Okey, 50, 100, 150, 200, 250. Okey, jadi seterusnya dia mulalah melakukan plotan tahun 2012 dulu ya, belajar 2012. Nilai dia tadi ialah RM750 setan metrik. Okey, 750. Okey, ini penting. Jangan kamu tengok skala tepi ni pula ya. Untuk graf garisan, skala dia kita guna yang sebelah ni. Okey, jadi 750 yang pertama. Okey, 750 ada nilai yang tepat dah. Terus kita titikkan bersama nilai dia, pastikan tengah-tengah bar. Okey, titik yang pertama. Seterusnya 2013 nilai dia tadi ialah 1450. Okey. Ini dah 1250, 1300, 1350, 1400, 1450. Okey. Garisan yang keempat 1450. Okey. Garisan yang keempat betul-betul tengah bar. Pastikan tengah bar ya, sama tahun 2013 ni, tengah bar titik 1450. Okey, seterusnya tahun 2014 993. Ini susah sikit kan sebab dia ada nilai yang ganjil. 993, okey. 750 di sini. 800, 850, 900, 950. Okey, 993. Okey, dia letak anggaran lah sebelum menyentuh garisan 1000 di titik. Sama juga tengah-tengah bar. Okey, titik 993 sebelum sampai ke nilai 1000, nampak kan? Okey, 2015 pula nilainya ialah 893. Okey, turun pula. 893, sini sama juga, sama tengah-tengah bar. Okey, 893. Okey, 700 setengah, 800, 850, 900. Subhanallah, betul kan ni? 2015 tadi 893, 800 nah. 750, 800, 850. Macam nilai yang dia plot ni pun kurang tepat Sepatutnya ialah 893 saja. 750, 800, 850. Sepatutnya di sini di sini. Ini dah jadi 900 lebih ya. Ini salah ni. Untuk tahun 2015 ni nilai yang dia plot ni tak tepat. Ini cikgu mohon maaf. Jadi cikgu ingatkan kepada kamu, ini nilai dia plot tak tepat. Patutnya di sini jangan. Sebab dia 893, 750, 800, 850. Maknanya di sini je lebih kurang. Sebelum menyentuh garisan yang ketiga tu. Dia plot di sini dah. Kalau garisan yang ketiga ni dah jadi 900. Okay. Patutnya di sini je plotannya. Jadi plotan dia tak tepat. Okay. Okey, cikgu dah betulkan. Okey, 2016 pula ialah 1253. Okey. Okey, 1250 di sini. Okey, dia letakkan sedikit saja di atas garisan yang 1250. Kemudian dah selesai, dia sambungkan titik tu dari tahun ke tahun menggunakan pembaris. Okey. Jadi lengkaplah untuk garisan dan bar. Tapi sesuatu yang penting kamu kena ingat untuk graf gabungan ini, graf garisan ini tidak boleh menyentuh graf bar ataupun memotong. Contohnya 2013 dia turun main sampai menyentuh bar sini. Kemudian 2013 ke 2014 dia memotong bar pula. Tak boleh kan? Graf garisan ni tak boleh menyentuh bar-bar di bawah ni. Sebab itu pentingnya kamu kena tahu nilai minimum dan maksimum untuk graf garisan ni. Dan juga nilai maksimum untuk graf bar ni. Contoh bar maksimum di sini, minimum garisan di sini. Nampak dia ada jarak jauh kan, jarak jauh. Tak bolehlah kamu ambil 750 ni duduk di garisan. Contohnya 750 di garisan ni. Salah kan? Nanti graf garisan akan menyentuh bar. Jadi kamu kena pastikan jauh sikit. Kalau katakanlah kamu mulakan kosong di sini, boleh tak? Okey, kosong, 250, 500, 750. Okey, kalau 750 berada di sini, sebab nilai minimum garisan ni 750, paling bawah 750. Kalau 750 duduk di sini, boleh tak? Okey, tak ada masalah, boleh. Kamu boleh gunakan skala mula kosong di sini. Kalau 750 tu di sini, tak ada masalah. Sebab 750 akan berada di sini. Dia tak akan menyentuh bar kan. Okey.
nilai minimum untuk gerah garisan ni mesti lebih tinggi daripada bar yang paling maksimum. Okay, kalau 7 atau 50 berada di sini, salah lah kan, tak boleh dah. Walaupun graf yang pertama ni berada di sini 750, tapi dia dah level dia tu, paras dia dah sama tinggi dengan bar, jadi salah. Plotan minimum mestilah atas daripada nilai maksimum bar. Okay, boleh faham Ingat ni tu. Jangan gerah garisan menyentuh bar ataupun memotong bar. Okay, jadi itu salah. Okay, dan satu lagi juga, kamu kena tahu bahawa nilai mana yang akan dilukis untuk graf bar, nilai mana yang akan menggunakan graf garisan. Macam ni, pengeluaran dia menggunakan graf bar kan. Sebab pengeluaran ni dia menunjukkan data yang tetap lah kan. Perubahan dia tidak berterusan berbanding dengan harga. Harga ni adalah satu perkara yang mengalami perubahannya secara berterusan kan. Sebab tu graf harga dia guna graf garisan, pengeluaran dia guna bar. Bolehkah pengeluaran kita guna garisan, harga guna bar? Okey, dia tidak orang apa? Tidak sesuai lah, okey, tidak sesuai. Dia mesti menggunakan data tu grafnya yang sesuai. Okay? Contohnya kalau kita buat data suhu dan hujan. Okay? Kalau hujan kita akan gunakan graf bar. Okay? Sebab hujan kita rekod dia bila dia turun je kan. Sebab hujan ni bukannya semestinya setiap hari. Kan di Malaysia kita pun bukan hujan setiap hari. Okay? Kalau suhu, suhu setiap hari kan. Suhu mesti direkod setiap hari. Sebab itulah dia mesti guna graf garisan. Kalau suhu mesti guna graf garisan. Kalau hujan dia mesti guna graf bar. Okay? Sebab suhu menunjukkan perubahan yang berterusan sepanjang hari. Macam itulah konsep dia untuk pengeluaran dengan harga ni. Harga guna graf garisan, pengeluaran guna graf bar. Okay? Jadi cikgu harap kamu ingat apa-apa yang maklumat cikgu dah pesan ini berkaitan graf gabungan tadi. Bila dah lengkapkan graf bar ni, langkah terakhir kamu ialah lengkapkan graf dengan tajuk dan label. Okay? Masukkan tajuk ikut pada jadual, dan warnakanlah graf bar ini. Walaupun kita tak ada petunjuk kan, tapi kita warnakan dia. Okay, supaya ada nilai kekemasan pada graf itu. Okay. Jadi itulah cara untuk membina graf gabungan. Okey, baiklah. Jadi untuk itu sajalah penerangan berkaitan dengan slide cikgu ni. Jadi kita pergi kepada buku teks kamu sebentar. Okey, graf gabungan, pergi kepada buku teks sebentar. Okey, ini dia buku teks kamu. Kamu boleh rujuk di muka surat 12 ya. Muka surat 12 ada langkah-langkah membina graf gabungan. Okey, sama lah macam tadi kan. Okey, lukis paksi menegak dan paksi mendatar. Okey, paksi Y, paksi X, paksi Y. Okey. Paksi menegak di sebelah kiri. Okey, sebelum tu kita terlupa nak kaji ya. Kita kena kaji dulu jadual ni kan. Okey, jadual ni adalah jumlah hujan dan min suhu bulanan di Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2017. Okey, Januari hingga Disember tahun 2017. Min suhu darjah Celsius. Okay, kita tengok secara keseluruhan nilai minimum. Nilai minimum paling rendah ialah 20 apa? 26.5 ya, paling rendah, iaitu Januari dan Disember. 26.5, dan paling maksimum, paling tinggi ialah 27.7 ya, betul 27.7 paling tinggi cikgu nampak di sini. Okay, iaitu April dan Mei. Okay, itu suhu. Dan hujan pula milimeter, nilai minimum paling rendah ialah 129 ya, betul tak? 129. Okay, 129 paling minimum iaitu pada bulan Julai. Dan nilai maksimum paling tinggi ialah 286. Betul, 286. Okay, 286 paling maksimum iaitu pada bulan November. Okey. Jadi
Bila kita dah tahu nilai tu, kita buat macam tadi, lukis paksi. Okay, kemudian paksi di sebelah kiri akan mewakili graf bar iaitu data hujan milimeter, dan paksi Y di sebelah kanan mewakili graf garisan iaitu suhu darjah Celsius. Okay, kemudian digunakan skala 1 cm mewakili 25 mm untuk graf bar iaitu untuk data hujan, dan skala suhu ialah 1 cm mewakili 5 darjah Celsius. Okey, jadi dia mulalah melukis. Okay, kita tengok dia lukiskan nilai hujan tu berapa. Okay, paling tinggi dia letak 300. Sebab dia, tadi nilai paling tinggi ialah 200. Berapa tadi ya? 280 lebih kan? Jadi dia letak ni. Jadi sama juga konsep dia, kamu kena tahu satu kotak kecil tu berapa. Macam dalam ni, okay, kerana dia guna 25 bahagi 5 kotak kecil dapat 5. Jadi satu kotak kecil ni ialah 5 mm. Okay, kita kena tahu dah satu kotak kecil ni 5 mm. Okay, kemudian pula untuk suhu pula dia lukiskan bermula kosong di sini. Kamu tengok kosong ni sama parah dengan 200. Okay, kemudian nilai paling maksimum dia letak 30. Kerana paling tinggi jadi ialah 20 berapa ya? 28 lah. 28 lebih macam tu kan, tak banyak. 27 lah, paling tinggi jadi 27. Tapi yang memudahkan ialah suhu ni, kamu nampak purata dia berada di antara 26 ke 27. Tak banyak kan, 26.5 hingga 27.7 je. Lari dalam 1 hingga 2 darjah Celsius je. Jadi graf garisan tu akan naik turun dia pada 1 hingga 2 darjah Celsius je. Jadi tak banyak naik dan turun dia. Garisan ni akan jadi hampir sekata, hampir sama, tak ada terlalu turun, tak ada terlalu naik kan. Hampir macam garisan yang hampir sekata lah. Jadi kita tengok hasilnya je lah. Ini dia dah buat, kemudian dia tuliskan Januari, Februari, Mac semuanya. Kemudian dia mulalah memplot kan. Okay, dia buatlah graf bar yang nampak ni. Okay, bulan yang pertama Januari tadi berapa ya? Januari, Allahuakbar, jauh semua nak naik. Okay, Januari tadi ialah 26.5. Okay, Januari 26.5. Okay, dia plot di sini. Subhanallah, cikgu benda salah lah pergi baca nilai suhu. Itu kadang kita pening ya. Kita nak plot yang hujan dulu. Okay, 166 graf bar 166 hujan. Okay, 166. Okay, 166. Kamu nampak dia plot? Tak nampak pula lah. Okay, 150, 166. 155, okay, satu kotak kecil tadi 5 kan. 155, 160, 165. Okey, atas sedikit je pada garisannya. 165 tu 166 dia lukis lah. Okey. Kamu nampak kan graf untuk graf bar bagi graf gabungan ni akan dilukis rapat, tak perlu jarak Ingat tu. Jangan pula kamu buat jarak Macam sebelum ni graf bar mudah. Kita jarakkan kan. Bar pertama dengan bar kedua kita tinggalkan ruangan kosong. Nah, tapi untuk graf gabungan kamu tak perlu jarakkan. Kamu harus rapatkan dia. Okey, nampaknya ni rapat semuanya. Bar yang pertama pun rapat pada paksi sampailah bar hujung tu. Okey, tak ada ruangan kosong di antara bar. Okey, Februari, okay, dia plot dan gariskan lah. Okey, kita tengok sikit lah Februari berapa. Februari tadi ialah 2, bukan 2 salah tu. Februari ialah 158. Jadi dia tandakanlah pada 158. Okey, macam ni. 150, 155, satu kotak kecil. Okay, 158 lebih kurang anggaran aja sebelum sampai ke 160 dia lukis. Begitulah konsepnya sampai habis. Sampai habis dia lukis sampai Disember. Okay, untuk suhu pula. Okay, tadi kita dah tengok julat dia tu kan, purata julat dia lah. Nilai maksimum di antara nilai minimum dia tu, minimum dan maksimum hanyalah 26 ke 27 kan. Di antara 1 hingga 2 darjah je lari. Jadi dia pastikan nilai 2 ni, dia pastikan nilai 25 ke 30 ni melepasi graf bar. Nampak? Tak kisahlah dia letak kosong ni kat mana kan. Janji 25 ke 30 ni mesti berada, kotak ni berada lebih tinggi daripada nilai maksimum graf bar. Supaya apa? Supaya graf garisan tidak menyentuh graf bar ataupun tidak memotong graf bar. Okay, kerana purata suhu tadi ialah 26 ke 27. Jadi dia pastikan lingkungan 25 darjah Celsius ke 30 darjah Celsius berada di paras ni.
Kalau berada di paras ni pun okey dah kan, boleh lah, tak ada masalah. Janji tak menyentuh graf ni. Okey, dia plot lah. Okey, tengok untuk Januari dulu. Okey, Januari tadi berapa? 26.5. 26.5. Jadi graf ni kita dia dah bagi ni, okey, dia dah tahu 5 darjah Celsius bahagi 5 kotak kecil, 1 kotak kecil, 5 bagi 5 sama dengan 1. Okey, jadi yang Januari tadi 26. Ini penting kan, jangan duk tengok pak sini pula, tengok pak sini ya. 25, okey, 26.5, 25, 26 satu kotak kecil, 0.5 dia letak tengah-tengah kotak yang kedua kan, sebab 0.5. Tengah-tengah bar kamu nampak tu, belajar-belajar, tengah-tengah bar ni dia plot kan, tengah-tengah, semua tengah-tengah bar, ikut bulan kan. Februari di sini tengah-tengah dia plot kan. Sama tengah plot. Okey, tak boleh lari, mesti semua di tengah-tengah. Bila dah plot sampai habis, sambunglah garisan tu. Tapi yang pentingnya kamu kena tahu satu kotak kecil tu berapakah nilainya, kamu akan dapat plotan yang tepat. Okey? Bila dah siap dia plot, disambungkan guna pembaris dari bulan ke bulan. Letakkan langkah terakhir. Tulis tajuknya ikut pada jadual dan diwarnakan dia punya bar. Sebaiknya untuk garisan ni gunakan warna kan. Tengok macam ni dia guna pen warna merah. Tu pula warna kamu lah. Nak guna warna apa kan? Warna yang boleh nampak jelas. Okay. Kalau nak guna warna hitam pun tak ada masalah. Tapi ini dia nak buat bagi nampak berbanding beza kan. Ada juga nilai kemasan. Jadi dia guna warna merah. Jadi kemudian dia buatlah tajuk. Ni label, jangan lupa. Label tu mesti ada milimeter dan suhu pun ada darjah Celsius. Kemudian bulan. Okay. Sesuatu yang kamu kena tahu juga untuk setiap graf ni, tajuk dia mesti ada persoalan yang menjawab apa, di mana dan bila. Okey, contohnya apa? Jumlah hujan dan suhu bulanan. Di mana? Bandaraya Kuala Lumpur. Bila? Pada tahun 2017. Okey, sesuatu tajuk mesti ada konsep menjawab apa, di mana dan bila. Okey, jadi harap pelajar faham. Okey, jadi itulah cara membina graf gabungan. Jadi untuk tugasan kamu pada hari ini, berdasarkan buku teks dan gunakan kertas graf kamu ya. Okey, kamu rujuk di muka surat 19, soalan nombor 7. Okey. Muka surat 19, soalan nombor 7. Okey, kamu lukiskan graf gabungan ini. Jadual 3 ni kan. Jadual 3 menunjukkan jumlah hujan dan suhu bulanan di Kuching, Sarawak pada tahun 2012. Jumlah hujan dan suhu bulanan di Kuching, Sarawak pada tahun 2017. Okey, kamu tengoklah jadual di buku teks kamu ni dan kajilah. Suhu darjah Celsius Januari hingga Disember, apakah nilai minimumnya? Nilai minimumnya ialah pada bulan Januari 26 darjah Celsius dan nilai maksimumnya ialah pada bulan Mei iaitu 27.8, betul tak? Okey, 27.8 nilai maksimum dan jumlah hujannya pula minimum hujan ialah pada bulan Jun 200 betul tak? 200 lebih sikit. Okey, 200 pada bulan Jun dan nilai maksimumnya ialah pada bulan Januari ya. Cikgu nampak dalam Januari 669 mm. Okey, jadi kamu gunakan skala berapa ni? Okey, untuk soalan ni kamu guna, cikgu bagi kamu guna skala yang sama macam dalam kutek yang kita tengok tadi. Kamu gunakan saja skala ni. Okey, kita nak tengok dulu Sini 300 ya, 300. Sini berapa tadi? Oh, sini terlalu tinggi ya. Okey, jadi kamu mesti gunakan skala 1 cm bersamaan dengan 100 mm. Sebab sini cikgu tengok dia menggunakan, sini 25 sekejap dia tengok dulu, 50, 100, 200, 300, 400. Okey, kamu akan gunakan skala 1 cm mewakili 50 mm. Okey.
Okey, kamu gunakan skala. Untuk skala hujan itu, skala hujan kamu gunakan, skala hujan kamu gunakan 1 sentimeter mewakili 50 mm, dan untuk suhu pula kamu gunakan 1 sentimeter mewakili 5 darjah Celsius. Okey, boleh ya? Hujan 1 sentimeter 50 mm, suhu 1 sentimeter mewakili 5 darjah Celsius. Okey, jadi kamu kena tahu lah nanti satu kotak kecil untuk hujan ni berapa nilai dia, kamu kena bahagilah kan. 50 bahagi dengan 5 kotak kecil, berapakah satu kotak kecil tu, dan suhu pun sama 5 darjah Celsius nanti, 5 bagi 5, 1 darjah Celsius lah kan. Bahagi sendiri nanti dah faham konsepnya. Okey, jadi boleh mula melukis, dan bila dah lengkap, boleh hantar tugasan yang telah lengkap oleh cikgu, dan pastikan tugasan itu dibuat dengan lengkap. Bila dah siap, lekatkan di dalam buku nota latihan kita. Okey ya, boleh ya belajar. Jika ada sebarang penyoalan, boleh terus tanya cikgu di dalam grup WhatsApp kita. Cikgu akan bersama dengan kamu di dalam sesi pembelajaran ni dari pukul 9 hingga 11. Boleh tanya dengan cikgu ya. Apa yang ada masalah apa, boleh tanya dengan cikgu. Dan itu sajalah untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Untuk minggu hadapan kita akan habiskan tajuk kita ni dulu. Okey, apa-apa kita sambung nantilah. Baiklah, jadi itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.